Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Fatimah Zahra, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, seluruh tuan kuasa Masjid Fatimah Zahra, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah. Marilah kita syukur kepada Allah dengan inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi diberikan hidayah dan petunjuk, istiqamah dan kekuatan, kesihatan dan nikmat untuk kita berada pada malam di antara malam-malam yang terakhir. Kita dah masuk malam yang ke-28 dalam bulan Ramadan. Maknanya berbaki beberapa hari sahaja lagi kita akan bersama-sama berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Begitu pantas masa berlalu di hadapan kita, tanpa kita sedar bahawa hampir sebulan sudah kita telah menjalani ibadah bersama dalam bulan Ramadan. Siang kita berpuasa, malam kita beribadah kepada Allah, kejam sedek sudah berada pada hujung dalam bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan masa yang tidak pernah berpihak kepada mana-mana, masa yang tidak pernah favorkan untuk hamba-hamba Allah. Mereka yang beruntung ialah mereka yang menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Dan mereka yang merugi ialah mereka yang menjadikan hari ini sama seperti semalam. Dan mereka yang didoakan kecelakaan dan keburukan ialah mereka yang menjadikan hari ini lebih teruk daripada semalam. Itulah masa yang tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin, dia akan mematahkan kita. Masa itu umpama pedang. Kalau tidak kita menggunakan faedah dan kelebihan pedang di atas tangan kita, maka pedang itu akan memotong dan mencederakan kita. Inilah masa yang dikatakan lebih berharga daripada emas. Masa dan umur yang dikatakan sebagai modal untuk kita beribadah, modal untuk kita hidup di atas dunia ini dengan ibadah. Maka dengan sebab itulah masa pada saat-saat yang terakhir ini, masa cukup berharga buat kita. Biasanya kita lihat mana-mana pertandingan dan perlawanan, di penghujung saat-saat dan minit-minit terakhir kita akan lihat bahawa pemain dan petanding, orang yang bertanding, yang terlibat di dalam pertandingan itu akan bekerja keras, akan bertemu lumus untuk mencari kemenangan di saat-saat yang terakhir. Seperti mana kita lihat perlawanan bola sepak, 10 minit, 5 menit yang terakhir, kita lihat para pemain dia akan menggunakan tenaga yang berbaki dengan sebaik mungkin untuk mencari kemenangan dan jaringan gol pada saat-saat terakhir. Dan apabila pertandingan dekat-dekat dengan garisan penamat, maka pelumba dan pelari itu akan menggunakan tenaga sebaik mungkin untuk melangkah lebih jauh, untuk berada di garisan penamat dan menjadi juara. Begitulah juga sepatutnya berlaku dalam hal kita beribadah dalam bulan Ramadan. Di saat-saat terakhir inilah seharusnya kita
memulakan langkah ataupun kita melangkah dan kita berjalan, kita bersungguh dan kita habiskan tenaga sedaya mungkin untuk kita nak menerebut dan mendapat kelebihan yang ada, khususnya pada 10 malam yang terakhir yang berbagi beberapa hari sahaja lagi. Tetapi kebiasaannya kita lihat masyarakat, bila lihat dalam hal Ramadan, di penghujung Ramadan lah akan terlihat kelusuan dan kelembapan masyarakat dalam konteks merebut ganjaran yang terakhir. Kelembapan dan kelusuan itu ketara bagi mereka apabila mereka sampai di saat-saat yang terakhir, lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan yang ditujukan oleh Nabi SAW. Syadda mizarah, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah ini dia akan mengikat pakaian yang seketat-ketatnya sebagai makna dan kiasan menunjukkan kesungguhan Nabi SAW merebut 10 malam yang terakhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita ingat bahawa 1 Syawal yang bakal menjelang tiba ini adalah hari anugerah Allah Ta'ala buat kita. Buat siapa? Mereka yang telah berjaya mengharungi ibadah dan kesusahan kepadanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah disebut dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Baqarah itu Allah sebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kamu menyempurnakan ibadah 30 hari berpuasa dalam 30 hari bulan Ramadan itu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha, kamu membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk dari kalangan orang yang bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahawa setelah kita mengharungi, menyempurnakan ibadah yang diwajibkan ke atas kita dalam bulan Ramadan, kita akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan 1 hari yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ia adalah merupakan hadiah istimewa daripada Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Ta'ala menjadikan suatu hari untuk kita bersukaria dan berseronok dalam batasan membesarkan Allah. Kerana Allah Ta'ala ini memberikan suatu hadiah kepada mereka yang telah mengharungi bulan Ramadan ini dengan ketakwaan. Mereka yang mengharungi bulan Ramadan ini dengan ibadah dan kesungguhan, sanggup mereka menepikan dunia mereka, mereka menepikan nafsu syahwat mereka semata-mata untuk nak mencari keredaan Allah dan balasan hari akhirat. Inilah hari yang istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi malangnya orang yang sambut 1 Syawal, orang yang meraihkan 1 Syawal lebih daripada mereka apa yang mereka buat dalam bulan Ramadan. 1 Syawal itu disambut dengan hebat, dengan meriah yang melampau-lampau. Nak dibandingkan, apatah lagi kalau dibandingkan dengan ibadat yang tidak seberapa yang mereka tunjukkan dalam bulan Ramadan. Padam sekali kalau kita telah menyimpang daripada maksud sebenar Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan 1 Syawal kepada kita, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha, untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah Ta'ala dipuji dan dimuliakan, dipuja kepada Allah Ta'ala di atas kelebihan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang Islam yang menyambut Ramadan, yang menyambut Syawal itu kerana mereka mendapat satu peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang cukup istimewa, yaitu bulan Ramadan yang dalamnya itu bermacam-macam dan banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala tidak berikan kepada umat terdahulu. Antara lain Allah Ta'ala gandakan pahala, antara lain Allah Ta'ala menaikkan taraf ibadah, antara lain Allah Ta'ala menjadikan kelebihan 1 malam setanding dengan ibadah selama 83 tahun, antara lain Allah Ta'ala menjanjikan pengampunan, antara lain Allah Ta'ala menjanjikan rahmat dan bermacam-macam kelebihan. Sebab itu apabila kita berada dalam bulan Syawal, kita tunjukkan kesyukuran kita kerana anugerah Allah di atas ibadah, kelebihan kita beribadah dalam bulan Ramadan. Bukan sekadar kita berseronok sahaja, seronok yang dalam lingkungan, dalam sempadan kita membesarkan Allah. Dalam sempadan kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sehingga kan Allah Ta'ala suruh kita bersukaria, dilarang dan diharamkan kita berpuasa pada hari raya. Haram berpuasa hari raya. Rajin macam mana pun, hebat macam mana ibadah pun, semangat yang ada pada kita hebat macam mana pun, masuknya 1 Syawal haram berpuasa. Tak boleh puasa. Kena berseronok, kena bersukaria. Ini maknanya agama tidak pernah meraih, tidak pernah menolak untuk kita meraihkan jiwa kita dan rohani kita, keseronokan kita setelah kita melalui kepayahan. Begitu juga hari 1 Syawal. Sejarahnya ialah apabila Nabi SAW melihat orang-orang yang bukan Islam dari kalangan Yahudi dan Nasara di Madinah menyambut hari-hari kemuliaan. Lalu Nabi SAW melarang umat Islam daripada menyambut kemuliaan, hari-hari kemuliaan yang diraihkan oleh orang bukan Islam. Bahkan diberikan satu hari kemuliaan yang lebih hebat daripada hari-hari yang disambut oleh orang bukan Islam di kalangan Yahudi dan Nasara, yaitu hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila Nabi sampai di Madinah, dia bertanya orang Madinah, apa yang kamu sambut? Sambut inilah sambut masyarakat Madinah. Sambut sebagaimana sambutan orang Yahudi. Sambut sebagaimana sambutan orang Nasrani. Maka Rasulullah kata, jangan sambut seperti seperti mereka menyaksikan hari-hari kebesaran mereka. Ikutlah hari-hari kebesaran yang ada pada Islam ini, yang lebih ada keberkatan, yang lebih hebat dan lebih mulia daripada hari-hari yang disambut oleh orang bukan Islam. Bermakna Allah Ta'ala, Nabi SAW menyuruh kita supaya membedakan kita dengan musuh-musuh kita, membedakan kita identiti kita, akhlak kita dan cara hidup kita, sertakan apa sahaja dalam hidup kita, sehingga cara kita meraih dan berseronok pun disuruh kita bedakan dengan Yahudi dan Nasrani. Bedakan. Walaupun jiwa untuk berseronok ni jiwa fitrah manusia biasa, tapi cara kita sambut seronok biar berbeza dengan orang Yahudi. Bila kita nak seronok, beza kita dengan orang Nasrani, tidak sama. Jangan disamakan. Ni tidak. Kita orang kita ni bila sambut 1 Syawal lebih daripada orang Yahudi, lebih daripada orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani pun tak buat begitu. Kita buat lebih daripada itu. Ini jadi malangnya masyarakat kita. Sebab itu bila masuk 1 Syawal ni, jangan sampailah kita ni bersukaria yang melampau sangat, sehingga kita lupa batas-batas agama dan batas-batas syarak. Jangan kita lupa perintah. Maka tanda aras orang yang dimakbulkan amalannya dalam bulan Ramadan akan dilihat dalam 1 Syawal. Tengok 1 Syawal. Itu tandanya sepanjang 30 hari yang lalu, mereka ini orang yang diterima oleh Allah. Apabila cara kita meraihkan hari yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita itu, cara kita meraihkan itu menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tandanya bahawa ini tanda aras, ada ukur yang kita boleh menilai kita di sisi Allah Ta'ala sepanjang sebulan yang lalu. Ini dia ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara lain ialah tanda aras yang Allah nak daripada ibadah yang kita buat. Keberhasilan keluaran daripada Ramadan ini, apakah hasilnya? Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, itu yang begitu umum, tapi dari sudut kefahaman yang kita nak bahawa keluarnya Ramadan ini dengan satu kehasilan, dengan satu hasil, dengan satu produk orang yang keluar Ramadan ini, produk yang terbaik umat Islam. Keluaran Ramadan ini kita akan jadi produk yang terbaik di kalangan orang yang beriman kepada Allah. Bukan sekadar kita sembahyang yang banyak, tapi kita tak mengerti kenapa kita sembahyang. Banyak dalam bulan Ramadan ni ramai yang bersembahyang. Sembahyang kita, selain daripada sembahyang 5 waktu, kita sembahyang rawatib. Selain daripada sembahyang rawatib, kita qiyamul lail. Selain daripada kita qiyamul lail, kita sembahyang tarawih. Sembahyang witir hampir setiap malam, kita tak miss sembahyang tarawih. Bulan-bulan lain jangan haraplah lepas isyak nak bangun 8 rakaat. Kan harui. Tetapi dalam Ramadan Allah didik kita sembahyang lebih daripada biasa. Apa tujuannya tuan-tuan? Sembahyang ni apa tujuannya? Yang banyak-banyak kita buat. Allah nak mendidik dengan maksud sembahyang itu dengan suatu sebab, iaitu Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa sembahyanglah tali perhubungan, titian dan jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-salatu silatun bainal 'abdi wa rabbih, kata Nabi SAW. Sembahyang itu adalah jambatan di antara hamba dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kita nak createkan hubungan kita yang lebih erat
yang lebih rapat dengan Allah, hamba yang dekat dengan Allah Ta'ala, hamba yang dapat macam-macam kelebihan di sisi Allah. Jadi contohnya kita beritahu, jabatan Pulau Pinang kita tambah daripada jabatan yang asal kepada jabatan yang kedua. Kenapa? Tambah Johor nak dicadangkan tambah yang kedua. Kenapa? Kerana nak mempereratkan di antara Johor, di antara Singapura dengan Johor, nak mempereratkan Pulau Pinang dengan tanah besar. Kenapa? Melalui bagaimana? Melalui penambahan jabatan. Sembahyang pun begitu. Kita tambahkan sembahyang kita kerana nak mempereratkan hubungan di antara pulau dengan tanah besar. Itulah juga kita dengan Allah Ta'ala. Selain daripada sembahyang 5 waktu yang diwajibkan kepada kita, kita tambahkan sembahyang yang lain. Kerana apa? Nak mempereratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi kita yang menjunjung perintah Allah, kita yang ingin menegakkan syariat Allah, kita yang bertanggungjawab untuk melaksanakan syariat dan undang-undang Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu lebih kuatlah, hendaklah wajib kita lebih kuat, lebih erat hubungan kita dengan Allah. Cuba lihat, cuba lihat dalam sejarah bagaimana panglima-panglima tentera Islam menyuruh para tenteranya untuk menunaikan salat pada waktu. Kerana apa? Selain daripada sembahyang yang fardu, disunatkan, disuruh untuk melakukan sembahyang yang sunat. Kerana tujuannya untuk mempereratkan hubungan di antara pejuang-pejuang agama Allah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila pejuang-pejuang ini memiliki hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pertolongan dan bantuan Allah lebih mudah sampai kepada mereka. Inilah tujuan. Kemudian juga kita dalam bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala didik kita dengan secara tidak langsung, terdidik kita, terjaga kita sembahyang berjamaah kita. Pasal apa tuan-tuan? Sembahyang berjamaah ini bukan sekadar kita nak kejar 20 darjat gandaan pahala semata-mata. Tapi dalam sembahyang berjamaah ini mengandungi satu pengajaran yang begitu penting. Jangan kita duduk sembahyang hanya fizikal sahaja yang kita jaga. Kalau kita tanya kepada kita sembahyang berjamaah itu apa? Semua orang jawab sembahyang jemaah ni itu kita berimam dan bermakmum, sembahyang yang dapat 20 ganjaran gandaan pahala, sembahyang yang mana ditunaikan bermula takbiratul ihram sampailah memberi salam. Itu bukan sekadar apa yang nak diinginkan oleh Allah daripada maksud salat berjamaah. Salat berjamaah ni Allah inginkan apa? Satu keberhasilan daripada kita ialah keluaran daripada produk orang yang sembahyang berjamaah, hidupnya Islam dalam hidup dia, dalam konteks hidup berjamaah. Sembahyang berjamaah kita itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pilih orang yang akan mengimamkan kita siapa? Kita pilih yang terbaik di kalangan kita. Sebagaimana imam kita, mereka lah yang terbaik menunaikan salat di kalangan kita. Mereka lah yang terbaik dalam mengetahui selok-belok hukum hakam sembahyang. Mereka lah yang terbaik dari sudut bacaan mereka berbanding dengan kita. Ini dia ajaran sembahyang. Kita nak pilih orang yang mengimamkan kita, orang yang terbaik, orang yang the best among us. Begitu juga Allah Ta'ala ajar di luar sana. Bila kita nak pilih orang yang akan menjaga hak-hak kita, kepentingan kita, kita pilih orang yang terbaik untuk memimpin dan menjaga hak-hak kita sebagai seorang rakyat. Ini dia. Sebab itu imam terpaksa yang mengimamkan sembahyang kita, mereka terpaksa menunaikan sembahyang dengan terbaik mungkin. Bacaan mereka bermula daripada takbiratul ihram sampai bacaan mereka, sampai rukuk mereka, sampai memberi salam mereka ditunaikan dengan terbaik. Kenapa? Kerana imam itu menanggung kekurangan kita, Tuhan. Imam ini dia tanggung kekurangan kita. Umpamanya kita mari lewat dalam sembahyang isyak tadi, ataupun kita mari lewat dalam sembahyang tarawih. Kemudian kita sampai imam dah habis hendak rukuk. Lalu bila kita sampai masuk dalam sembahyang imam dah sudah rukuk, kita tidak perlu lagi membaca Fatihah. Kita hanya mengangkat takbiratul ihram dan kita hanya ikut imam saja tanpa baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam kita. Itu peranan seorang imam. Imam ini berperanan menanggung kekurangan yang ada pada makmum. Ini kefahaman yang Allah nak kita applykan dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Bahawa seorang yang dipilih oleh Islam, dipilih oleh agama untuk menjaga kepentingan orang-orang di bawahnya, menjaga kepentingan orang bawahannya, menjaga kepentingan ummahnya, menjaga kepentingan anak buahnya, menjaga kepentingan umat dia dan rakyatnya, maka dia terpaksa menanggung kekurangan mereka. Maka pemimpin dan imam itu wajib menyempurnakan dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas mereka. Begitu juga makmum ada peranannya.
Dalam sembahyang kita boleh menegur imam kita. Ada salurannya, ada channelnya, ada kaedahnya untuk kita menegur imam kita. Sekiranya mereka melakukan kelalaian dan kecuaian dalam sembahyang, kita boleh menegurnya. Maka dalam masyarakat kita, dalam hidup sebagai seorang masyarakat pun diajar begitu, bahawa sekiranya penguasa kita melakukan kesalahan dan kelalaian, kita sebagai rakyat boleh menegur mereka. Bahkan menegur mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, afdalul jihad kalimatul haq 'inda sultanil jahil. Utama jihad itu berkata benar terhadap penguasa yang melakukan kesilapan. Ini dia adalah sembahyang. Inilah pengertian sembahyang. Bukan hanya kita duduk sembahyang mungkin melanang sepanjang 30 malam, 30 hari, tanpa kita mengerti apa dia maksud sembahyang yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Bahkan bukan sangat dibuat dalam keadaan yang wajib, ditambah pula yang sunat. Bukan hanya siang dan malam kita buat, tapi kita tak mengerti rupanya itu intipati dan makna yang Allah nak daripada sembahyang yang kita tunaikan. Sebab itu kata ulama, intipati dan makna yang ada pada ibadah itu lebih utama yang Allah nak daripada kita berbanding dengan ibadah itu dari segi fizikal sahaja. Kan, ramai orang yang membetulkan sembahyang, tapi dia tak faham intipati sembahyang. Begitu juga dalam ibadah berpuasa. Sepanjang 30 hari ini, apa tujuan yang Allah Ta'ala memerintahkan dan memfardukan kita berpuasa? Apa tujuan? Apa faedah? Apa intipati? Kalau kita tanya kepada orang ramai tentang puasa, kenapa? Ramai yang menjawab puasa ini menahan daripada makan dan minum, dan perkara-perkara yang boleh membatalkan dan mengurangkan pahala puasa. Itu saja. Tidak cukup, tuan. Kita kena pergi ke next level untuk kefahaman kita nahan puasa ini. Tak cukup dengan taraf itu saja. Tak boleh. Kalau tidak, kita akan menjadi hamba kepada Ramadan sebagaimana disebut oleh ulama. Tidak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Kita nak jadi hamba kepada Allah. Intipati daripada kefarduan ibadah berpuasa 3 hari, 30 hari, 30 malam ini, 30 hari, 30 malam ini, dengan tujuan Allah nak mendidik kita bahawa kita mengenepikan segala tuntutan dunia dan nafsu syahwat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diajar oleh Allah. Kalaulah satu ayat dalam Quran yang Allah suruh kita ketepikan unsur-unsur dunia dan nafsu syahwat kita, bukankah dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus lagi ayat yang Allah Ta'ala suruh kita tunaikan, yang kita kena tunaikan dalam keadaan kita menepikan nafsu syahwat dan dunia itu? Sebagaimana ratusan ayat yang lain yang Allah sebut dalam Quran, semuanya kena dilaksanakan. Saya terpaksa kita ketepikan dunia kita, iaitu makan dan minum kita. Kita ketepikan makan dan minum kita kalau kita berpuasa. Walaupun makan dan minum kita itu halal buat kita, walaupun makan dan minum kita halal buat kita, tapi kita tolak tepi kalau kita berpuasa. Kenapa kita puasa? Ayat Quran kata, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Tolak ke tepi dunia ni. Bukan kata makan dan minum, mata pun tak pandang benda yang tak elok, telinga pun tak dengar benda yang tidak berfaedah, tangan dan kaki berjaga, semuanya tubuh kita kalau nak menjaga puasa, nak menjaga pahala ibadah puasa itu. Satu ayat Quran, bukanlah dalam Quran beratus-ratus ayat yang lain yang Allah tuntutkan kita laksanakan. Kalau tidak berjaya, kalau tidak kita laksanakan, sudah itulah kita akan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diajar oleh Allah. Inilah pengertian Ramadan, pengertian puasa yang Allah nak keberhasilannya bila kita keluar Ramadan nanti. Iaitu kita faham bahawa kita hendak melaksanakan perintah-perintah Allah dalam ayat-ayat Quran maupun hadis Nabi SAW. Ada kalanya dunia kita tak pasal kepentingan peribadi tolak, kepentingan dunia kita tolak, nafsu syahwat kita tolak, tapi kerana ia perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia sanggup lawan Allah kalau nak jaga kepentingan nafsu syahwatnya. Manusia sanggup lawan Allah kalau nak menjaga pangkatnya. Manusia sanggup lawan Allah Ta'ala kalau nak jaga duit dia, maka benda dia, makan dan minumnya. Inilah tidak, ini menunjukkan bahawa kefahaman mereka daripada ibadah berpuasa yang saban tahun berulang-ulang 30 tahun, berpuluh tahun yang kita sambut, kita tak dapat apa-apa. Hanya kita menjadi hamba kepada Ramadan, tidak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah keberhasilan yang penting. Bukan hanya pahala saja yang kita kerja, walaupun pahala itu dijanjikan, ganjaran dijanjikan, sekian-sekian kelebihan dijanjikan, tapi yang paling utama adalah apa dia? Keberhasilannya. Produknya apa? Yang Allah nak Ramadan ni apa dia? Produknya. Produk yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam, produk yang beri faedah kepada Islam, produk yang menjadi
memberi faedah kepada dunia. Ini dia. Inilah produk kita nak hasil daripada ibadah, daripada puasa, daripada Ramadan, daripada 30 hari Ramadan. Allah nak kepada hasilnya. Bukan pahala itu sahaja yang kita kejar. Allah nak hasil. Allah nak kita jadi umat. Nak jadi hamba kepada, bukan hamba kepada nafsu, bukan hamba kepada dunia, bukan hamba kepada kepentingan nafsu syahwat, tetapi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengambil kelebihan berbagi beberapa hari saja lagi Ramadan ini. Kita rebut dan kita hayati dengan sepenuh hati kita, sebulan hati kita. Penghayatan Ramadan, ilmu yang disampaikan oleh para ustaz dan ulama kita yang hadir, kita ambil intibati kefahaman kita untuk kita teruskan ibadah dan istiqamah kita keluar daripada Ramadan, bahawa kita keluar dengan produk-produk yang terbaik daripada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ramadan ini bukan tarbiyah Nabi sahaja, dia tarbiyah yang paling utamanya tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendidik kita, Allah yang createkan suasana ini, Allah yang createkan modul ini Allah yang buat. Modul Ramadan ini Allah yang buat. Nabi menegaskan saja, modulnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah wajibkan kepada kita puasa, Allah wajibkan kita gini, Allah suruh kita buat. Maka Rasulullah pun tarbiyah kita bentuk dalam bentuk ibadah, digalakkan dengan sunnah, digalakkan dengan ibadah. Semuanya modul daripada Allah yang lebih utama, dan kita keluar dalam keadaan produk-produk yang Allah redha, produk-produk yang sifatnya takwa, sifatnya yang bertakwa, sebagaimana Allah sebut la'allakum tattaqun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, barulah layak kita menyambut satu Syawal. Barulah padan dengan satu Syawal yang Allah Taala berikan kepada kita. Kalau tidak, sambutan kita sama dengan sambutan orang-orang yang bukan Islam sahaja. Yang membezakan kita ialah sambutan orang yang beriman menyambut satu Syawal apabila mereka keluar Ramadan itu dalam keadaan mereka bersifat takwa, lalu menyambut satu Syawal dalam keadaan ketakwaan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sambutan yang membezakan dengan sambutan-sambutan bukan Islam, bahkan musuh-musuh Islam. Wallahu a'lam. Asas sekali itulah tazkirah ringkas pada malam ini saya minta untuk awal supaya dapat bersama dengan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Dan saya umumkan lancaran kutipan derma untuk sekolah kahwa saya yang kita nak proses menaik taraf dan membuat sesuai sekolah kahwa rendah kita itu ditambah dengan kahwa menengah kita, insya-Allah di hujung tahun ini. Dia ada tabung di belakang ataupun tuan berserah, kemudian nanti ada tabung di belakang yang dalam beg warna hitam, tuan boleh masuk dalam itu, ataupun tuan boleh kumpul dan serah kepada saya, insya-Allah. Dan kami doakan supaya rezeki tuan-tuan yang tuan-tuan letakkan pada jalan Allah, yang tuan-tuan infakkan pada jalan Allah, diberikan gandaan oleh Allah Ta'ala, diberikan berkah, diberikan rahmat oleh Allah. Bahkan dengan rezeki itu diampunkan dan disucikan dosa kita dan akhta kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Wal 'asri al insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq. Sebelum saya terlupa tadi, Imam kita ada pesan juga bahawa dia akan memiliki peperiksaan selepas ini. Jadi mohon kepada sidang masjid untuk mendoakan beliau. Mudah-mudahan Allah kurniakan kejayaan dan kecemerlangan, insya-Allah. Wallahu a'lam.